Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-ashar wal-bataru wat-takasur wat-tanajush fid dunya wat-tabakhut wat-tahasud hatta yakuna al-bakhyu aw kama qala rawahu Imam Al-Hakim. Yang hormati Ustaz Ashraf Naim, kanda saya. Ini hormati isteri tercinta Puan Izzah Rosli, semua sahabat-sahabat di Murtada TV yang masya-Allah tabarakallah, mereka hampir 2 bulan berkampung di studio untuk memastikan perjalanan program kita daripada live pengajian berkitab Safinatun Najah bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Dan saya tak lupakan pada semua sahabat-sahabat 4am Club kita yang masya-Allah yang sangat memberikan komitmen yang baik untuk perjalanan program kita sepanjang berlangsung, yang mana tuan-tuan kalaulah tidak ada daripada komitmen tuan-tuan, maka bukanlah program ini dapat untuk kita laksanakan pada pagi ini insya-Allah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini tema kita simple, tema kita tentang kekeluargaan. Saya yakin semua sedang bermujahadah dalam keadaan mujahadah yang sangat besar untuk kita membangunkan ahli keluarga kita. Dan kita tengok alhamdulillah di Zoom meriah sekali. Kebanyakannya subhanallah satu cabaran untuk membangunkan anak-anak ni bukan senang tuan-tuan. Tapi semua kita nak macam itulah. Kepayahan untuk kita nak sama-sama memastikan satu keluarga kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah syurga itu semudah yang mana kita merasakan aku nak masuk seorang, maka tuan-tuan habis meta lah kalau macam tu. Tu kita tengok banyaknya keluarga-keluarga. Ni keluarga Ain Mahaziz, semua ada. Yang kita tengok satu-satu, mereka tentukan, ni JTT. Kita punya founder JTT, Syuk. Bersama dengan isteri. Meriah kalau kita tengok, subhanallah. Kalau di Zoom tu, nampak semua. Ni Zatul Din. Macam biasa, mereka paling cemerlang, gemilang. Dengan ayahnya, dengan bondanya, Masya Allah, tabarakallah. Semua dalam keadaan bermujahadah pagi ni. Tapi inilah mujahadah yang kita nak saat kita bersusah payah di dunia, kita nak juga bersusah payah di akhirat untuk kita memastikan ahli keluarga kita. Pak Tam walaupun gambar pelekat di belakang, kira aci Pak Tam. Kira boleh Pak Tam. Daripada tak ada langsung. Dia kata better left than never kan. Biar ada daripada tak ada langsung kan. So sama-sama kita usahakan. Saya yakin tuan, anak-anak tuan-tuan semua nak memastikan perjalanan bangun pagi ni mau berkeli, bersilat, semua benda keluar, tapi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sebab apa saya mengajak tuan-tuan untuk bangunkan keluarga? Sebab insya-Allah pada pagi ni perbincangan kita juga akan berkaitan tentang kekeluargaan. Pagi ni tajuk perbincangan kita juga akan bersabit dengan perkara yang melibatkan tentang kekeluargaan. Tuan-tuan, kita selalu berbincang, kalau tuan-tuan pergi mana-mana, orang selalu berbincang tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mak anak-anak kepada mak dan ayah. Kan? Anak derhaka, anak yang tanggang lah apa semua segala mak nenek tu kan. Tapi tak ramai orang berbincang tentang hak mak ayah kepada anak-anak. Kita selalu bincang anak derhaka, anak tak ni sekian-sekian kan. Tapi tak ramai orang yang akan bercakap dan berbincang tentang apa pula hak mak ayah yang perlu kita tunaikan kepada anak-anak. Ke pagi ni kita akan bercakap tentang apakah hak yang perlu sama-sama kita tunaikan sebagai mak dan ayah. Apa hak yang perlu kita sama-sama memperhalusi tentang
tanggungjawab kita yang perlu kita lepaskan, yang perlu kita pastikan terhadap anak-anak kita. Maka muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai orang yang terlepas pandang di antara kata al-Imam, di antara kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata di antara hak yang anak-anak akan mendakwa mak dan ayah di padang mahsyar kelak. Maksudnya nanti anak-anak kita ni tuan-tuan, dia akan mai kat kita dan dia akan dakwa kita. Tuan-tuan, atas dunia penat kita jaga dia, tengok-tengok di mahsyar kelak, dia mai boleh duk dakwa kita lebih kurang. Boy, melampau nampak anak-anak kita ni. Maka itulah hakikat yang perlu kita tanggung. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di antara perkara yang akan disoal dan ditanya kepada seorang, Allahumma salli ala Muhammad, seorang mak ataupun seorang ayah itu, yang pertama mereka ni akan dipersoal tentang nama apa yang diberikan kepada anak-anak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang nama, kita ni orang Melayu ni dia panggil dia kreatif teruk. Tuan-tuan, dalam bab masakan, orang Melayu kita champion. Kan orang Melayu kita terror tuan-tuan buat masakan. Masak, kalau kata masak lemak ni saja, masak lemak Kedah lain, masak lemak Perak lain, masak lemak KL lain, kan? Johor lain, Melaka lain, Terengganu Kelantan lain. Masak saja a variety of choice dah. Maka sama dengan anak. Anak ni orang Melayu kita kalau kita tengok dia pebuh nama, tergeliat lidah-lidah nak sebut. Meninggal cikgu kalau kata darjah 1 lah ni budak-budak baru, ya Allah, saya tengok nama tu, kalau cikgu nak hafal tuan-tuan, boleh buat PhD dah. Nama tu Ariana, Batrasya, Putri, Putra, Patru, pun nama segala mak nenek benda kita sampai penuh kolom. Nah, tidak salah untuk memberikan nama yang panjang, yang salah memberikan nama yang salah. Yang salah memberikan nama yang salah. Sebab tu Islam mendatangkan panduan-panduan, ada nama-nama yang menjadi makruh dalam Islam, ada nama-nama yang menjadi harus di dalam Islam, ada nama-nama yang menjadi haram di dalam Islam, dan ada nama-nama yang menjadi sunnah di dalam Islam. Di antara nama yang menjadi sunnah Nabi SAW, di antaranya nama, contohnya Nabi menyebut di dalam hadis, namakanlah anak kamu dengan Muhammad ataupun Ahmad. Maka ni di antara nama-nama yang baik. Dia kata, Ustaz, takkan anak perempuan nak Muhammad, janganlah buat lok-lak sangat. Dah anak perempuan takkan tak Muhammad kot, bolehlah nak lain. Kan? Maka yang pertama ingat, hak dalam bab memberikan nama. Tolong dan tolong. Nama yang sunnah di antaranya Muhammad. Kalau boleh nak buh nama canggih tara mana pun, biarlah ada daripada kalangan anak-anak kita namanya Muhammad. Di antara yang baik juga adalah Abdullah. Ini nama-nama yang baik. Baik, apa pula nama-nama yang makruh? Dengar bagi elok. Ni nama-nama yang makruh di dalam Islam. Dan minta maaf kalaulah ada daripada kalangan kita pagi ni, tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan tak berdosa. Sebab tuan-tuan kita sebagai anak-anak, mana boleh pilih nama? Kau dapat pilih lu. Mak pak tanya kita, hang nak nama apa? A, B, C, D. Dah boleh pilih tak? Tak boleh pilih. Sedap-sedap ni lah nama kita. Kalaulah nama kita tersabit dengan apa yang saya sebut, wallahi tidak pernah sekalipun untuk saya nak kata pada tuan-tuan. Sama-sama kita muhasabah. Baik, di antara nama-nama yang makruh di dalam Islam, di antaranya nama-nama yang tidak baik dari sudut maknanya, di antaranya, ni banyak ni, di antaranya nama Balqis. Balqis ni di antara nama ketua jin. Kerana Balqis. Bukan kata salah, ni tak haram nak. Yang ni hanya nama yang disebutkan makruh. Di antaranya Kistina. Kistina ni adalah penghulu jin. Tadi ketua. Tadi tu ayah kawasan. Ni dia punya JKK. Nama dia Kistina ataupun Kistina lah. Di antaranya lagi Najwa. Apa makna Najwa? Bermakna bisikan. Bisikan. Bukan haram. Tak haram. Tapi ni nama-nama yang kalau boleh elak, dielakkan. Yang keempat, Haikal. Apa makna Haikal? Tengkorak. Tuan duk panggil anak tengkorak. Korokmu. Tu tuan. Haikal lah tu. Daripada buah Haikal, buah korok tu. Tengkorak. Maka sebab tu dalam bab nama kena ambil peringatan. Di antaranya lagi apa? Badrisha. Ini nama-nama yang disebut di antara bersabit dengan benda-benda yang bermasalah. Dan biasanya nama-nama anak yang macam ni, Balqis, Kistina, Najwa, Haikal, Zakwan. Zakwan adalah nama anak jin. Biasanya nama-nama yang dinamakan ni dalam kaedah perubatan Islam, anak ni cepat menangis. Anak ni sering ada gangguan.
Sebab nama dah nama bangsa jin. Padanlah kalau jin kacau pun. Nah, ataupun dia akan mudah terkena dengan penyakit-penyakit yang pelik. Dan bukan kata nama-nama itu ya, dan ada juga nama-nama yang haram di dalam Islam. Ada nama-nama yang haram dalam Islam. Contohnya mengambil nama-nama yang melibatkan perkara yang menjadi simbolik kepada kekufuran. Contohnya ifrit. Dia nak buat nama style. Buh nama ifrit, buh nama iblis, buh nama apa? Whisky. Whisky tu nama benda yang orang nampak tu adalah benda yang Allah Muhammad yang boleh mendatangkan pada fitnah. Yang boleh mendatangkan kepada masalah pada orang yang memandang pada nama tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, dengar bergelak, dalam mazhab Syafi'i meletakkan nama-nama para malaikat itu adalah harus dalam mazhab Syafi'i. Adapun daripada perbahasan dan perbincangan daripada mazhab-mazhab yang lain, hukumnya adalah makruh menamakan anak dengan nama malaikat. Anak sulung nama Jibril. Anak kedua nama, biasa anak kedua ni dia nakal sikit, buh nama Israfil ataupun buh nama Israel. Sebab biasanya dia handle anak nombor 2 ni, ni macam anak syurga seorang ni. Handsome ni. Anak Korea ni, dia hyper sikit. Maka memang perlukan macam Israel sikit lah, dia cabut nyawa sikit. Tapi salah ke tak salah? Tuan-tuan ingat kadang-kadang anak yang nakal kiri dengan kanan kita, duduk atas kita ni, anak ni lah mungkin yang akan memimpin tangan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada seorang makcik ni dia cerita kat saya. Dia kata, "Ustaz, anak saya ada 5 orang. So anak saya ni," dia kata, "Ustaz, 5 orang ni yang sulung 2, 3, 4 ni semua alhamdulillah bagus. Daripada semua 1 sampailah nombor 4 tu bagus. Kira kata tak ada problem lah. Tapi dia kata, Ustaz, satu benda dia kata, anak yang nombor 5 tu Allah pening kepala. Hak nombor 1 ni kira dari segi akademik cemerlang, dari segi agama pun kira A. Kira kalau periksa di sekolah tu kira bangga lah nak pergi ambil. Sebab tahu dah confirm anak dia straight A, anak dia nombor 1, anak dia akan duduk depan sekali. Dengan duduk universiti kira dalam graduasi tu anak duduk depan sekali. Dapat anugerah dekan, dapat anugerah diraja, seronok dia kata. Tapi dia kata, Allah uji anak saya yang kelima ni tak tahulah Ustaz, silap kat mana. Bukan kata takat kismis. Kan? Dengan tong-tong kismis pun dah makan dah. Tapi tetap Allah Subhanahu Mizan. Betul. Mas ni. Maka apa yang berlaku? Maka dalam keadaan ketika dia kata anak yang kelima ni di antara anak yang macam problem sikit. Dia kata dah buat macam-macam dah Ustaz. Bukan kata ayak kolah masjid. Ayak kolah nenek masjid pun dah ni dah. Nak tisu tu ya. Kolah masjid ni segala benda dah usaha dah. Tapi tak boleh dia kata. Dan dia kata waktu ketika anak ni kecil. Dia kata hari-hari mulut menyumpah. Dia kata hang ni jadilah macam kak dengan abang hang. Jadilah macam abang. Jadilah macam kakak. Dia ulang dengan perkataan dan perbuatan tersebut. Dia kata Ustaz alhamdulillah. Mujur Allah tak makbulkan. Saya kata, kenapa pula kata tadi yang sulung semua bagus? Dia kata, betul Ustaz, anak-anak saya yang sulung, anak-anak saya yang lain memang bagus-bagus. Dia kata, anak-anak yang lain ni semua bagus-bagus. Kan? Cuma dia kata satu benda, dia kata Ustaz. Satu benda dalam keluarga dia, bila anak-anak dah besar, anak-anak dia semua berjaya-berjaya. Anak dia hebat-hebat jadi. Kan anak yang sulung jadi pengarah hospital, ada satu nama hospital tak perlu saya cerita, Jursa pangkat dia. Anak nombor 2 businessman memang berjaya lah. Kalau kata ni multi-millionaire lah. Anak yang ketiga arkitek ke apa, kira anak dia semua yang 1 sampai 4 tu kira dari segi kalau ukuran berjaya dunia ni kira orang bangga lah. Tapi dia kata Ustaz, bukan tu lah saya nak Ustaz. Saya tak marah anak saya berjaya, tapi Ustaz masa mereka dengan saya tak ada. Setahun cuma sekali 2 kali dapat jumpa sebabkan kesibukan mereka. Sebab tu tune balik diri masing-masing yang ada dalam ni dekat 5-600 orang ni. Tuan-tuan hari ni tuan-tuan berjaya sebab apa? Tuan-tuan berjaya untuk membahagiakan mak ayah tuan-tuan atau tuan-tuan bahagia untuk membahagiakan diri? Tuan-tuan kaya ni untuk apa? Tuan-tuan bekerja ni untuk apa? Itu dulu. Maka dia kata tapi anak saya yang dulu saya cakap dia tak pandai, anak saya yang tak baik, anak saya yang bermasalah, anak saya yang selalu buat problem. Tapi dia kata Ustaz hari ni anak tu lah. Anak tu lah yang banyak. Yang jaga makan saya, yang jaga pakai saya, yang jaga minum saya, yang jaga semua daripada kehidupan saya. Walaupun nakal gila ni. Tapi hari ni Ustaz dia lah. Anak saya tak berjaya dari saat ni dari segi hukum dunia.
Sebab apa? Dia cuma kerja dia kutip buah nyok pagi-pagi. Pergi naik pokok kan. Pergi naik pokok tu. Tapi ustaz, setiap pagi dia lah yang hantar makanan kat saya. Dia lah tempat saya merajuk. Dia lah tempat saya merujuk. Maka sebab tu hari ni pandang wajah anak masing-masing. Cuba tengok. Tuan-tuan perhatikan dengan hati tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan anak-anak kita akan jadi apa? Sebab tu kata Sayyidina Umar, yang pertama yang akan disoal, yang di antara perkara awal akan disoal kepada mak dan ayah oleh anak-anak berkaitan nama. Lepas ni macam mana cara nak bagi nama? Tuan-tuan senaraikan pendek nama yang shortlisted. Tuan-tuan cari golongan para ulama, golongan ustaz-ustaz yang mahir dalam lughah atau dalam bahasa Arab, rujuk dan tanya dulu kepada mereka. Sebab sekarang ni dia ada satu pattern yang suka duk gabung-gabung nama. Kan? Bini nama Zaza, kan? Suami nama Cik Na. Betul jadi apa? Jadi Zana. Zana ni makna apa? Zana ni maksud zina. Maksudnya makna yang tidak baik. Maka bukan kata salah pada nak menggabungkan nama, tetapi dalam perbuatan tersebut bunyinya tapi maknanya berzina, zana tu. Kalau siapa yang namanya Suzana dan sebagainya, kena bahagikan dengan nama yang penuh. Jangan duk bagi. Kalau orang panggil Zana, abang ada minta tolong lah, jangan panggil Zana. Panggil Susu tak apa. Panggil Suza ke. Jangan panggil Zana. Di antaranya panggil Wati. Wati tu makna apa? Bersetubuh. Makna yang tidak baik. So bayangkan setiap hari, beratus kali orang mendoakan kita dengan perkataan ataupun dengan bahasa yang tidak baik. Nama Muhammad, panggil Mat. Tuan-tuan, Mat tu apa dia? Mat tu mati. Hari-hari orang kata, weh mati. Weh, kalau orang dalam bahasa Kedah ni, orang panggil, weh mampui. Kalau orang Ganu panggil, mapu. Orang mapu kerah, dia kata. Maka benda macam tu, walaupun kecil tapi tolong ambil berat. Kan? Contohnya apa lagi? Azura. Apa makna Azura? Azura ni makna, Azura ni makna tarik kering. Azura makna tarik kering. Tuan-tuan, tarik punya habis metak. Azura. Dalam makna apa tarik kering? Maka sebab tu dalam bab nama, tolong ambil berat. Kalau nama-nama yang sampai melibatkan perkara yang haram, maka boleh untuk kita buat pertukaran nama di JPN. Lepas tu tanggungjawab dengan mak ayah ambil. Ni ramai ni. Family. Maka ambil lah berat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan. Yang kedua di antara perkara yang akan disoal kepada mak dan ayah. Kita duk bincang bab hak mak ayah ya. Kita tak bincang hak anak-anak. Di antaranya menyelesaikan kefahaman ilmu agama kepada anak-anak. Tuan-tuan nak anak jadi lawyer boleh. Tuan-tuan Tuan-tuan nak anak jadi doktor pun boleh. Tuan-tuan nak anak jadi apa pun tak apa. Tetapi wajib ke atas kita sebagai mak dan ayah memastikan tanggungjawab anak berkaitan ilmu agama untuk diberikan ilmu fardu ain. Di antara kitab yang baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang ada kemampuan sikit ambil home tutor mengajar di rumah. Di antara kitab yang baik yang saya cadangkan, boleh baca kitab Safinatun Najah. Kitab ni adalah kitab yang di antara kitab paling asas dalam mazhab Syafi'i yang melengkapi ilmu fardu ain ke atas mukallaf itu. Ke atas seorang yang dah tertaklif dengan syariat, maka cukup dengan walaupun kitab yang kecil macam tu. Ataupun tuan-tuan, kalaulah ada orang nak meminang anak kita, tanggungjawab sebagai mak dan ayah memastikan pasangan yang nak dinikahkan kepada anak kita, khususnya kalau anak kita perempuan, pastikan anak itu diberikan dengan suami yang bukan hanya semata-mata dipandang dari sudut material dia. Tapi biarlah anak itu diberikan dalam keadaan kecukupan dari segi ilmunya. Mai tu apa salahnya lepas ni kita buat interview sikit. Kan, bagi tahu kat dia, tanya sikit berkaitan ilmu-ilmu agama pula. Biarlah dia bukan ustaz pun, biarlah dia ni kerja apa-apa, biarlah ni dia nak buat apa pun dengan syarat mencukupkan dengan ilmu tersebut. Sebab saya tengok hari ni, kalau tengok daripada kajian Dr. Fadilah Kamsah tahun 2012, dia kata apa? Hampir lebih kurang 80% kan, orang Islam di Malaysia bermasalah dalam bab pembacaan Al-Quran. Daripada data tersebut, 38.2% yang buta Al-Quran. Yang 80% ni bermasalah, maksudnya baca dok laca gitu je. 38.2% yang memang bacanya buta Quran terus. Bagi Quran dok tak erti nak baca. Maka hati-hati. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan saat lagi habis subuh, tolong challenge diri sendiri ni semua ni, pastikan baca Quran dengan keluarga.
kan dengan anak-anak tu bagi tak apalah. Yang salah kita betulkan daripada tuan-tuan tak tahu langsung kata dia salah. Kan? Semayang sunat, sekali semayang sunat. Siapa yang anak yang lelaki yang mungkin berumur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, minta dia jadi imam untuk solat sunat qabliyah subuh sekali. Tak apalah, at least kita dengar dia. Bacaan Fatihah dia macam mana? Tuan-tuan ingat dalam solat 17 kali sehari. Rukun qauli dalam suratul Fatihah. Maka dia bukan benda yang kecil. Dia bukan benda yang biasa-biasa. Dia benda yang sangat mustahak. Nak tak tuan-tuan kalau esok pagi kita minta Ustaz Ashraf Naim untuk buat klinik Fatihah pagi esok setengah jam. Maksudnya pastikan anak-anak tuan-tuan bangun. So esok pagi untuk sesi tadarus kita minta Ustaz Ashraf Naim tunjukkan kaedah pembacaan suratul Fatihah untuk kita sama-sama betulkan. Tuan-tuan nak? Cuba angkat tangan kat siapa nak? Kau tuan-tuan nak baca Quran macam biasa ya? Maksudnya kita fokus suratul Fatihah dan kita pastikan anak-anak kita ada. So secara tak langsung macam mana sebutan bis kan? Ramai orang yang kadang-kadang dia keluarkan lidah seolah-olah sifat huruf sin tu jadi sa. Kan? Bis macam mana bismillah itu sebutan? Macam mana sebutan huruf ba? Macam mana sebutan huruf zal? Apa beza zal dengan zai? Apa beza sin dengan sa? Apa beza za? Apa beza ain? Apa beza a? Apa beza? Maka semua huruf tu perlukan pada pembaharuan daripada sifat yang betul daripada sebutan. Makhraj yang betul daripada sebutan. Ni kita minti baik ikut teradak. Ni bukan cerita lagu. Kalau lagu Blackpink, tuan-tuan nyanyi, tuan-tuan orang Melayu, pilih nyanyi lagu orang Korea. Tut tu yang betul. Hak lain semua salah. Kan? Tuan-tuan nyanyi lagu bahasa Inggeris, mungkin dari segi slang salah tak apa. Kan? Nyanyi lagu bahasa Inggeris sampai, tapi tu dia bunyi Kelantan, tak Kelantan, Terengganu tak Terengganu. Saya ada sahabat baik saya waktu zaman universiti dulu. Nama Fadli. Dia pegawai lah. Tuan-tuan kalau tuan-tuan dengar dia nyanyi lagu bahasa Inggeris, tuan kerah perut gelak. Memang dia mengkelantankan keinggrisan tu. Kan? Jadi kalau dia nyanyi lagu tuan-tuan, kita gelak sebab slang dia tu. Kan? Dia punya slang tu. Tak apa, yang tu mungkin tak lari makna, tetapi ingat Al-Quran saat tuan-tuan baca lari dari segi makhraj, lari dari segi sebutan, maka maknanya akan berubah. Kalaulah kesalahan itu sengaja ataupun tak pernah dia nak improve, mungkin boleh membatalkan solat sebab menidakkan salah satu rukun daripada solat. Jadi esok pagi kita mungkin baca Quran dalam mungkin satu ataupun dua muka surat. The rest is kita akan betulkan suratul Fatihah. Boleh? Boleh tuan? Dan saya semualah, termasuk saya sendiri pun saya nak betulkan juga suratul Fatihah. Ustaz Ashraf Naim dia lebih pakar dalam bab Quran. So selayaknya dialah yang mengajarkan berkaitan Al-Quran. Maka dua antara hak yang kedua adalah berkaitan fardu ain kepada anak-anak kita. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebut dalam kitab Ihya. Dia sebut apa? Dia kata pada mak ayah yang membiarkan anak-anak yang mencecah umur ulul ahlam wan nuha, yakni baligh dan berakal, tanpa menyelesaikan ilmu fardu ain. Maksudnya ni contoh anak saya ni anak saya ni. Dia baligh dan berakal tanpa dia faham ilmu fardu ain. Semayang tak reti, baca Quran ke laut, kan? Halal dan haram tak faham lagi. Kalau anak perempuan haid tak faham lagi. Maka mak dan ayah setiap saat dalam perjalanan anak kita menempuhi alam remaja dia, alam baligh dia, maka setiap saat mak dan ayah sedang menanggung pada perbuatan dosa. Tuan-tuan bayangkan setiap saat tanggung dosa sebab apa? Anak tidak faham tentang ilmu fardu ain. Tuan-tuan tak pandang kita jadi jutawan, kan? Kita ni tengok macam kemah dah. Jawatan besar di tempat ofis dan sebagainya. Tengok anak tak selesai ilmu fardu ain. Setiap saat tercatat daripada perbuatan dosa kepada kita semua. Sebab tu tanggungjawab mak ayah bukan senang. Pakej yang telah kita dapatkan adalah pakej yang sangat berat tanggungjawab. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu wa ahlikum dan orang di bawah jagaan kamu
daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. It's okay tuan-tuan, better late than never. Biar lambat daripada tak berubah langsung. Nah, tak apa tuan-tuan, betulkan balik. Kalau tuan-tuan tak, anak aku ni dah hebat agama, tak apa. Allah nanti sekarang itu lebih baik daripada tak sedar-sedar sendiri. Nah, mungkin dulu anak-anak kita pernah buat salah. Anak kita mungkin pernah berzina. Anak kita pernah mendedahkan aurat. Anak kita pernah meninggalkan solat. Ya, mungkin pengalaman itu Allah pernah datangkan. Tapi jangan benarkan lagi. Wajibkan pada diri kita. Wajibkan pada anak-anak kita dari sudut untuk kita sama-sama kelaziman menyoal ataupun tanya kepada dia. Sekali-sekala tanyalah dekat dia. Tanya dia Fatih, rukun solat ada berapa? Sekali-sekala tanya dia Fatih, baca Quran ke belum? Kan? Faris, dah makan, tanya benda-benda yang melibatkan pada ilmu yang fardu ain. Tak salah nak jadi doktor boleh, nak jadi arkitek boleh, anak nak jadi businessman boleh, tetapi kewajipan is not optional but compulsory, mewajibkan ilmu, kefahaman fardu ain kepada anak-anak kita. Kalau tak tuan-tuan, setiap saat kita akan menanggung daripada perbuatan dosa. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, memastikan tanggungjawab dan mak ayah itu memastikan anak-anak itu diberikan pasangan yang betul. Pasangan yang betul ni saya ulang dah, dia bukan wajib ustaz, dia bukan wajib hafiz Quran, dia bukan wajib ada jawatan tertentu, tak. Cukuplah dia boleh memimpin tangan anak kita, cukuplah dia boleh memberikan manfaat kepada anak kita. Janganlah kamu nak, kalau boleh saya nak anak saya kahwin dengan macam ni, boleh nak bulan bintang nampak. Cukuplah sekadar mana boleh untuk dia membimbing dalam kebaikan. Baik, tuan-tuan yang belum ada anak, saya yakin ada pasangan-pasangan yang Allah uji dia mungkin tak ada anak. Tuan-tuan, saya bagi satu doa pada pagi ni. Tuan-tuan ingat ada satu doa dalam Al-Quran, dan siapa yang dah ada anak boleh amalkan dengan doa ni untuk bagi anak lembut hati. Yang pertama, amalan yang boleh dilakukan ketika anak kita nakal, anak kita mungkin ketegak, anak tak dengar cakap, maka di antaranya boleh mengamalkan surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Kita baca tu ada apa? فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Allah ajarkan kepada kita dalam kesukaran, dalam kenakalan anak, dalam kepayahan mendidik anak-anak ni, maka Allah akan bagi jalan pelepah. Allah akan keluarkan daripada jalan tersebut. Sekejap. Allah akan lepaskan. Nakal mereka hari ni, mungkin itulah yang akan mereka jaga, bimbing kita satu hari nanti. Maksudnya tuan-tuan, amalan ni bila buat? Nabi ajarkan kita dengan dua kaedah cara nak berdoa kepada anak. Yang pertama, Nabi pernah buat kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ketika tahun 1 Hijrah, baginda Rasulullah masuk ke dalam kota Madinah, Anas bin Malik orang Madinah. Maka ketika tu dia berumur 8 atau 9 tahun, maka apa yang dibuat oleh Nabi SAW ketika Ummu Sulaim datang bertemu dengan Rasulullah, minta agar didoakan kepada anak-anak beliau, Sayyidina Anas bin Malik, maka Nabi pegang di bahagian ubur-ubur ni. Ni Nabi pegang di bahagian ni. Tuan-tuan tengok dalam ni, tuan-tuan nampak tuan? Pagi ni senang boleh buat demo tu. Tuan-tuan pegang di bahagian ubur-ubur ni ubur-ubur ni, sini. Pegang di bahagian ubur-ubur dan doa. Any doa. Surah Alam Nashrah tadi, atau bahasa Melayu. Saya tak ada lah cemerlang sebagai seorang ayah sangat. Terang kalau anak-anak saya baik, itu adalah sebab daripada isteri. Sebab dia lah banyak masa dengan anak-anak. Saya banyak keluar. Kalau tertibnya mereka hari ni pun mungkin sebab isteri. Maka apa yang amalan yang saya pasti akan buat? Setiap kali kalau bersalam dengan mereka, setiap pagi, saya wajibkan diri saya untuk berdoa kepada mereka. Berdoa ni, tuan-tuan baca tu, pegang di bahagian ni, waktu cium ni, cium ni. Cium anak sendiri, jangan cium anak orang pula. Cium ni, waktu cium ni,
Baca. Kan? Baca Rabbi habli minas salihin. Kan? Ataupun baca kat dia, kalau dalam bab doa, kita doa je. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, kau jadikan anak aku Muhammad Faris Al-Mukri ni anak yang soleh. Ya Allah, kau jadikan anak aku ni anak yang dengar cakap. Ya Allah, kau jadikan anak aku ni anak yang dengar kata guru dia. Tuan-tuan percayalah, dilafazkan perkataan tersebut, anak akan jadi sangat bahagia. Tuan-tuan akan mengubah 100% akhlak anak pada waktu pagi, dan mungkin moga-moga Allah memakbulkan salah satu doa kita pada waktu pagi pada anak-anak. Ni baca di ubun ni. Nah, yang kedua boleh dibacakan doa kepada anak-anak, yakni ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh pegang di bahagian dada. Nah, Faris bangun Ustaz. Nak tunjuk ke kawan ni. Okey. Ni pegang di bahagian dada dia ni. Maksudnya ketika dia kecil lah, yang tak mendatangkan fitnah pada seorang ayah. Kalau anak perempuan jadi masalah, maka pegang di sini. Ada pun yang baik boleh dilakukan pada bahagian ubun-ubun dan juga pada bahagian dada. Pada bahagian dada Nabi pernah buat kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika minta untuk berdoa dalam bab mudah untuk membaca atau menghafal. Di antara doa yang diamalkan di dalam Al-Quran, doa berkaitan zuriat. Tuan-tuan, doa ni wajib kena hafal pagi ni. Bacakan dalam surah As-Saffat ayat 100. Surah As-Saffat ayat 100. Doa. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dibacakan dengan Rabbi habli minas salihin. Tuan-tuan tulis. Doa dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan kepada kami daripada kalangan anak-anak yang soleh. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim, dua nabi yang diuji lama tak ada zuriat dalam Quran. Yang pertama Nabi Zakaria alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Lamanya Nabi Ibrahim diuji bersama dengan Siti Sarah ni puluhan tahun tak ada anak. So saya yakin ada pasangan-pasangan di sini yang tak ada anak. Yang mungkin belum dikurniakan lagi zuriat. Contohnya saya tengok ada ramai ni kawan-kawan kita yang mungkin belum ada zuriat lagi. Tapi jangan bimbang, insya-Allah Allah akan izinkan satu hari nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Sebab Nabi Ibrahim uji lama tak ada anak, puluhan tahun tak ada anak sampai umurnya mencecah 90 tahun. Bersama dengan Siti Sarah barulah dikurniakan Nabi Ismail alaihi salam. Itu zuriat yang pertama. Batu kalau kalangan kita ni kadang-kadang zuriat bukan soal hang power tak power. Bukan soal genetik okey tak okey. Kadang-kadang soal rezeki. Ada seorang sahabat ni dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz 7 tahun kahwin tak ada anak. Macam-macam ikhtiar lah sampai pergi cucuk, buat suntikan hormon, buat suntikan macam-macam dia orang buat dari segi teknik perubatan moden. Doktor sahkan, katakan Allah SWT tak ada masalah dua-dua. Macam Puan Nadia dia kata saya dah 14 tahun tak ada. Insya-Allah saya doa berkat Ramadan tahun ni. Berkat malam ni saya nak ramai-ramai ni 600 orang lebih ni untuk sama-sama mendoakan kepada Puan Nadia agar diberikan zuriat kepada beliau. Tuan-tuan, amin ya rabbal alamin. Sebab dia kata dah 14 tahun kahwin tak ada anak. Maka Nabi Ibrahim lama. Maka sahabat tu dia kata, Ustaz saya 7 tahun kahwin tak ada anak. Macam-macam ubat dah tuan. Tongkat ali, tongkat motor pun telan dah tuan-tuan. Tapi dia kata Allah uji tak ada anak. Mak tu ingat dalam bab anak rezeki. Dan ingat dalam bab anak juga adalah amanah. Jangan duk syok saja bangga. Oh, mu tengok aku. Anak aku 7 orang. Dia tak tahu 7 orang tu nak dakwa di padang mahsyar nanti. Pada tuan-tuan yang belum ada anak, jangan bimbang. Mungkin Allah nak menyelamatkan kita. Kalau dapat anak yang perangai tak baik, dapat perangai anak yang tak molek, maka Allah tangguh sekejap dari segi penyusunan pemberian rezeki zuriat kepada kita. Rezeki ni dia tak lambat dan tak cepat, itu je lah. Allah bagi ketika kita mampu, bukan ketika kita rasa kita boleh. Bila kita rasa aku nak, kalau tuan-tuan nak aku nak ni tuan-tuan, kita nak macam-macam. Tapi Allah bagi saat kita perlu dan kita mampu, bukan ketika kita berkehendak. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, dalam bab ni tolong ambil peringatan, tolong ambil berat, tolong ambil sebagai ruang manfaat untuk sama-sama kita mengisi sebagai ruang ni. Sebab Nabi Ibrahim sini diuji lama tidak ada anak. Dan di antara waktu yang baik saya sendiri amalkan ketika saya sebelum berkahwin dan sampailah peringkat saya berkahwin, Allahumma salli ala Muhammad, ketika sujud saya akan banyak baca Rabbi habli minas salihin. Ya Allah,
kurniakan kepada aku daripada kalangan anak-anak yang soleh. Ketika sujud tu kan saya kata waktu yang paling baik dari segi berdoa adalah ketika sujud. Maka amalkan Rabbi habli minas salihin. Pada para isteri, para ibu yang mungkin duk memasak. Boleh. Para ibu yang memasak waktu ketika mana bancuh air pagi-pagi. Sekejap lagi nak buat sahur kan? Nak bancuh air tu baca doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Baca dengan alam nasyrah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu doa yang baik untuk anak-anak. Rabbi habli minas salihin. Allah kurniakan pada aku daripada kalangan anak-anak yang salih. Surah As-Saffat ayat 100 itu doa Nabi Ibrahim AS. Dan waktu nak masak nasi. Kan kita akan basuh dulu nasi tersebut. Maka waktu nak basuhan nasi tadi kita bacalah Rabbi habli minas salihin. Tuan-tuan dalam bab ni dia kata ustaz ada manfaat ke baik tuan-tuan? Tak lagi tuan-tuan buka. Nanti tuan-tuan buka kajian Farid pegang kau boleh. Ni pegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau kita tengok waktu nak masak nasi, tuan-tuan tulis namanya Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto. Dr. Masaru Emoto dia tulis dalam kajian tu, buka dalam YouTube dah ada. Dia tulis buku The Miracle of Water. Buku ni jadi top seller tahun 2008. Saya tengok. Dia ni adalah presiden air dunia, Masaru Emoto ni. Dia adalah dulu bukan Islam, saintis, bukan Islam. Tapi dia masuk Islam, dia convert sebelum dia mati. Apa yang dia buat? Dia kata kajian. Dia kata the best water in the world adalah air Zam-Zam. The best water in the world air Zam-Zam. Dia bukan Islam, tapi dia mengakui struktur air Zam-Zam itu dia ada sifat yang sangat sempurna. Tapi dalam buku yang The Miracle of Water dia kata apa? Dia kata ada lagi satu air yang lebih besar manfaatnya. Lagi ganas dari segi fadilatnya. Saya waktu baca tu saya kata, ni nak memohong dah Mamat ni. Tuan-tuan dia kata apa? Dia kata air yang lebih besar manfaatnya adalah air yang dibacakan dengan ayat Al-Quran. Dia bukan Islam waktu statement tu keluar. Tuan-tuan dia kata air yang lebih besar manfaatnya air yang dibacakan dengan ayat Al-Quran. Dia kata sifat air itu akan berubah. Kalau air biasa, ni botol China ni, biasanya air ni strukturnya tidak tersusun. Molekul dia tu merepek. Tapi air Zam-Zam, molekulnya mengikut arah kiblat. Dan dia berbentuk diamond. Tuan-tuan tengok dalam kajian Masaru Emoto ditunjuk secara detail. Dia kata air tu dah cantik. Tetapi bila air yang dilantunkan dengan bacaan Al-Quran, maka struktur ni dia panggil crystal clear. Crystal diamond. Dalam keadaan solid penyempurnaan sifat daripada air tersebut. Sebab tu kalau kita tengok, kalau tok-tok guru dulu, kalau budak-budak nakal dia suruh ajak apa? Dia suruh mandi ayat kolah. Saya dulu apa hal pun nak kena mandi ayat kolah? Mandi je lah dekat swimming pool kan. Lagi best. Sebab baru kita tahu air kolah setiap hari 5 kali lantunan azan masuk dalam molekul-molekul air tersebut, jisim air tersebut. Imam baca Quran maka masuk dalam tu. Jangan pergi basuh kereta, jangan buat lolak pergi basuh kereta. Dia kata ustaz kata bagus. Tahniah dia ucapkan Puan Azrina, dia kata semoga dimurahkan zuriat. Dia kata akak dulu pun 14 tahun baru dapat. Maka insya-Allah Puan Nadia tadi tahun ni insya-Allah dapat zuriat mudah-mudahan. Yang belum berkahwin jangan duk kata ustaz saya lama dah tak zuriat, aku tumbuk hang lagi. Setalas lagi ikut. Hang tak kahwin nak boleh anak apa? Maka dalam bab ni ambil peringatan. Sebab tu dan terakhir sebelum kita berhenti, kalau kita tengok macam mana pendidikan orang-orang dulu. Kalau kita tengok pendidikan orang dulu ketika nak mentarbiah anak, sehingga kan tarbiah anak itu datang daripada dalam buai. Ketika dalam buai tu anak-anak dah diasuh, anak-anak dah diajar dah. Jangan tengok mak ayah siapa, tengok ramai 2-3 orang yang duduk dengan ayah anak ni. Macam biasalah, kawan-kawan kita, Syukri Hasan, Masya Allah dengan anak, pak dah hilang dah, tinggal anak je. Mana Syukri? Hilang dah. Kau ada pergi makan seorang-seorang. Tu tengok Antika Balkis, Masya Allah dengan keluarga Farisha, duduk dengan anak-anak, subhanallah, macam duduk kat Mekah, duduk kat depan Kaabah ke boy? Farisha tu. Kaabah bukan tak boleh pergi. Tu bulan BSB. Masya Allah, satu keluarga tu, keluarga Sakinah. Ikin Johari tetap champion lah. Hampa kalau ada keluarga ideal memang pagi ni. Tuan-tuan, pagi ni boleh tuan-tuan kita hadiah untuk keluarga Ikin Johari ni 500. Saya bagi tuan. Kita bagi 500 kepada keluarga Ikin Johari. Sebabkan mereka cemerlang betul. Hampa buka sana, hampa tengok gambar mereka.
Buka Ustaz, Hak Ikin Johari ni. Dia punya, memang mereka ada tema ke apa ni? Nah, setiap hari Masya Allah, mereka punya penyusunan tu kira hang susun. Ni dia ada tertib dah. Anak sulung duduk kat sini, bini duduk kat sini, suami duduk kat sini. Tak boleh ubah. Kalau ubah berdosa. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Banyak. Saya mana cari mana Izzatul Din ni. Mana Izzatul Din? Sebab saya seronok sebab dia satu keluarga. Izzatu isteri saya, ni Izzatul Din. Seronok bila kita tengok keluarga. Hardiana, Masya Allah, satu family. Subhanallah, tahniah diucapkan. Tu tuan-tuan tengok. Keluarga Ikin Johari. Cukup 500, seorang 100. Allah, terlebih seorang. Hak ayah tak payah dapat duit lah. Biar anak-anak sudah. Nanti PM lah Ikin Johari, subhanallah. Dan ni tak kacau. Pemenang akan asing. Pemenang yang 1000 tu tak ada. Tadi kita dah pilih, insyaAllah. Siapa-siapa yang ada ni, tuan-tuan pegang bagi elok. Pegang bagi manfaat betul-betul. Kalau kita tengok orang dulu-dulu, mak ayah dulu, saat mereka nak tidurkan anak, dia tangguk anak kan dalam duit, dalam buayan tu. Apa yang dia baca? Orang dulu dia akan melazimi zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika nak tidurkan anak, dia membisikkan kalimah tauhid di telinga ni pada umur anak tu baby. So anak ni dibesarkan dengan keadaan selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tu anak ni dibesarkan dengan benda macam tu. Tapi orang lah dia didik anak macam mana? Dia tangguk anak sambil dengar drama Aida Jebat. Kan? Duk tengok, bukan gadis biasa. So anak dibesarkan dengan macam tu. Dia tangguk anak, waktu nak buai anak, dia baca apa? Terpulanglah, mahu jadi apa? Mahu jadi hantu, mahu jadi buaya. Dia pesan ke anak dia kecil, nak jadi bewok boleh, nak jadi hantu pun boleh. Kan? So anak tu daripada kecil tu kena bisik, nak jadi bewok tak apa, hantu boleh, boleh jadi belaka boleh. Maka anak pun perangai macam hantu juga. Maka sebab tu tuan-tuan ingat tanggungjawab sebagai mak ayah sangat besar. Dan saya ucapkan tahniah kepada semua yang berjaya membangun ke ahli keluarga. Tuan-tuan, bukan senang. Saya bukan senang nak pegang ni. Anak saya yang kedua ni hyper ni tuan. Ni dia boleh duduk setengah jam ni kira habis metal ni tuan ni. Ini sat lagi mau ni kena beli dekat dia ni mau Transformers 8 tingkat macam ni tuan-tuan ni. Ni nak boleh duduk macam ni. Tapi alhamdulillah saya tahu mujahadah kita. Tapi insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat, dan tahniah dan takziah pada siapa yang masih belum buat, tapi masih ada berbaki lagi 4 hari. Jom esok pagi pastikan satu keluarga dapat membangunkan ahli keluarga. Susah dan payah tak apa, itu mujahadah kita di dunia, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ni, dan saya ucapkan tahniah kepada semua. Saya sangat terharulah dengan kerjasama tuan-tuan, puan-puan memberikan komitmen pada pagi ni. Tuan-tuan, boleh tak seminit untuk kita bincangkan apa tema esok kita nak? Tuan-tuan boleh tulis tak apa tema yang tuan-tuan rasa macam best untuk esok kita bincangkan? Untuk kita jadikan tema. Kalau pagi ni kita kekeluargaan, tuan-tuan bagi kat saya tema apa yang tuan-tuan rasa kalau kita bincang benda tu, kami nak sangat Ustaz. Kami nak sangat manfaat Ustaz. Tema baju raya. Baju raya kita simpan kat lah. Malam raya tu ataupun malam 29, pagi 29 Ramadan, kita akan pakai baju raya semua. Apa dia lagi? Tema perang nampak ganas sangat tu. Tema hari kiamat. Ya saya. Okey, Ustaz. Tema apa? Tema alam kubur. Tema suami isteri. Okey, baik. Tema esok adalah tema pasangan. Tema esok adalah tema pasangan. So saya akan ajak bini saya pun main. Dia tak main, saya bungkus bolang guni. Tak sebelah saya. So semua tema esok adalah tema pasangan. Tema pasangan. So tuan-tuan carilah apa cara apa, ada lagi 22 jam untuk fikir macam mana nak bawa bini. Kalau tak boleh bungkus, buh dalam plastik, letak sebelah. Tinggal kepala yang keluar. Siapa yang belum ada pasangan, jadikan pasangan mak dan ayah. Jangan gelak. Mak ayah sebagai pasangan boleh? Kalau tak ada, ambil jiran sebelah. Jangan ambil bini orang sudah. Kita usahakanlah. Boleh, tema esok adalah tema pasangan. Tema pasangan. Kalau boleh dengan family lah. Pasangan sekali, insyaAllah. Jadi, sekadar itu dulu daripada saya. Sebelum saya serahkan, insyaAllah pada pukul 6 lagi kita akan umumkan siapa pemenang RM 1000. Kita dah pilih tadi. Dan kepada Ikin Johari, tahniah. Kita akan bagi 500. Dan challenge untuk anak-anak dapat duit raya tu kita akan teruskan. Nanti saya mungkin esok atau lusa, saya usahakan untuk bagi tabung untuk kita buat duit raya untuk anak. Kita buat collection untuk tabung untuk anak-anak. Jadi macam biasa tuan-tuan, jom
sebelum saya serahkan majlis kepada sahabat saya, guru saya juga, Ustaz Sadiq Subri dan sahabat dia, saya nak minta tuan-tuan semua, macam biasa tuan-tuan, minta share screen untuk Madat Care, Madat Center, untuk kita paksa diri pagi ni untuk kita menderma. Walaupun dengan nilai RM1. Saya tak kisah berapa, saya tak kisah pun berapa, dengan nilai minimum RM1. Buat sekarang, saya tak nak tuan-tuan tangguh. Kalau tangguh biasanya sembang gajah terbang, tuan-tuan tak buat. So, saya bagi masa dalam tempoh seminit untuk tuan-tuan buat sekarang. Saya tak nak tuan-tuan tangguh. Ustaz. Tunggu, saya akan share screen. Ada nombor akaun tuan-tuan tak? Bagi nombor akaun tu. Ustaz, saya buka dekat page. Tuan-tuan, buat terus. Saya tak nak tuan-tuan ni. Buka Maybank tulis sekarang. Saya nak tuan-tuan buat sekarang. Sebab kalau tuan-tuan tangguh, biasanya dia panggil sembang gajah terbang. RM1 pun tak apa. Buat je terus, tak ada masalah. 50 sen, RM1, silakan. Yang pasti buat. Sebab kalau tuan-tuan tak buat sekarang, percayalah, menangguh dalam soalan ibadah, hukumnya adalah makruh. Biarlah RM1 pun tak apa, tersudut malu. Kalau tuan-tuan derma RM1 bersamaan dengan, kalau Allah takdirkan Lailatul Qadar malam ni, bersamaan dengan RM700,000. RM700,000, modal hanya cuma RM1. Kalau tuan-tuan dermakan RM10 bersamaan 7 juta. Kalau tuan-tuan dermakan RM100 bersamaan dengan 70 juta. So, automatik tuan-tuan akan jadi jutawan akhirat. Tak share lagi. Sekejap. Tak. Okey, tuan-tuan dah buka ke? Tak apa, saya buka. Anda buka. Tuan-tuan dah buka ke? Maybank? Atau power bank masing-masing, semua wajib buat. RM1. Ataupun berapa pun nilai, saya tak kisah. Tuan-tuan boleh go terus kepada akaun ni. Ataupun pada mana-mana ruang atau mana-mana platform. Silakan, tafadhal masykurah. Maksudnya ada orang susah keliling kita atau ada asnaf dan sebagainya, terus buat. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Sebab kalau tangguh biasanya ke laut kita lagi. Kalau tangguh biasanya kita takkan buat dah. So, insyaAllah, saya harapkan mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan ganjaran pahala. Jom saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Sadiq, Ustaz Ilham dan juga Asri. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Jadi, sekadar tu dulu. Sehari saya akan mudah-mudahan insyaAllah kita bermanfaat kepada kita semua. Dan saya tinggalkan dengan serangkap pantun. Anak mama naik saga, hari ni punya tema semua satu keluarga. Kira boleh kan? Terror dah sikit. Jom bye-bye lu. Okay, terima kasih. Ana, Ustaz, bye-bye sikit. Okay, bye-bye semua. Bye-bye. Bye. Buat serang hero sikit. Adik buat serang hero. Serang hero macam mana? Sangat adik. Okay, bye. Okay, kita serah.